Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala temukan lagi kita pada malam ini Gahwah with Habib bersiaran kembali. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kopi masih lagi panas. Masih lagi kita boleh mengopi pada malam ni, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini juga adalah malam yang istimewa, maka Gahwah with Habib malam ini adalah special edition, orang panggil SE, special edition, kerana bersempena dengan Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan Malaysia yang kita sambut untuk kali yang ke-63. Alhamdulillah. So sebelum kita melangkah lebih jauh, insya-Allah kita mulakan dahulu majlis kita pada malam ini. Tentulah pembukaan yang terbaik adalah pembukaan dengan membaca surah pembukaan, surah Al-Fatihah. Maka marilah sama-sama kita mengambil keberkatan daripada surah ini ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, dan seperti mana yang telah diwar-warkan, telah dimaklumkan kepada sahabat-sahabat sidang penonton, tak kira berada di mana juga anda berada, malam ini Gahwah with Habib kita bersiaran bersama-sama seperti biasa dengan Al-Fadhil Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dan seorang lagi tetamu kita yang istimewa pada malam ini, yang maknanya selalu dalam permusafiran saja. Malam ni pun dalam permusafiran juga nampaknya. Maulana Wan Helmi. Okey, Habib, apa khabar? Alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gahwah masih ada? Ada. Alhamdulillah. Gahwah yang sama ataupun ada lain lagi? Gahwah yang sama. Gahwah yang sama. Dan ada mabkharah di depan tu, ada bukhur. Ada bukhur biar agar sebab ruangan jadi wangi. Jadi wangi, masya-Allah. Mudah-mudahan penonton kita yang tengok depan handphone, depan komputer pun insya-Allah dapat wanginya. Insya-Allah wanginya majlis. Insya-Allah. Allah. Maulana Wan Helmi, Maulana di mana tu dalam kereta? Hilang. Maulana Helmi tersekat. Okey, ya. Ya. Tersekat ya. Masya-Allah. Allah. Maulana Helmi di mana tu, Maulana Helmi? Saya di Kuantan sekarang, Ustaz. Masya-Allah, Kuantan. Masya-Allah. Ustaz, sempat mandi laut, Ustaz? Sempat mandi laut, sempat tadi insya-Allah petang. Sempat mandi laut, masya-Allah. Okey. Allah, Ustaz apa selalu berkelana, selalu bermusafir ke sana ke sini, masya-Allah. Dan dalam musafir tu, Ustaz, jangan lupa doakan kita semua. Amin. Tambah juga daripada Tuan Guru kita, insya-Allah. Semua doa saya juga, insya-Allah. Dan malam ini kita bersiaran seperti biasa daripada ataupun anjuran NGO kita Islami, Ikatan Ahli Sunnah wal Jamaah, Asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah Malaysia Islami, dan boleh ditonton melalui Facebook Islami dan juga di Facebook yang turut menyiarkan live kita pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi kita tak mau panjangkan permulaan kalam kita ni, kita terus straight to the point. Kita bincang pasal merdeka, dan untuk permulaan ni sekejap aja, Ana nak minta setiap seorang daripada panel kita untuk bagi satu ayat sahaja. Satu ayat, bukan 10 ayat, satu ayat sahaja. Yang kita panggil apa? Jamik dan manik. yang ringkas tapi padat. Berkenaan merdeka, apakah itu merdeka? Kita mula dengan Maulana Helmi dululah. Maulana Helmi dulu. Silakan. Satu ayat je. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Karim, amma ba'du.
Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Begitu juga Masya Allah kepada Tuan Guru Habib Ali Al-Hamid Zainal Abidin. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Allah, hayakumullah wa akramakumullah. Dan seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada soalan daripada Ustaz Syed Abdul Qadir berkenaan dengan makna kemerdekaan. Jadi makna kemerdekaan ni ada mafhum secara umum yang difahami oleh kebanyakan manusia dalam dunia ni, iaitu adam istiqlalil akhirin. Iaitu Masya Allah kita tidak memperalatkan orang lain. Tetapi Masya Allah dalam tidak memperalatkan orang lain. Adam istiqlalil akhirin. Itu makna hurriyah fi ma'nahu fi mafhum al-umum, pada makna yang umum. Tetapi maksud kemerdekaan Masya Allah yang dimaksudkan dalam Islam iaitu apabila satu orang bebas melakukan, bercakap dan juga melakukan satu perbuatan, tetapi di dalam hudud, dalam orang panggil batasan-batasan syariat perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Lagi mana dalam konteks perintah Allah dan sunnah Nabi, maka satu orang tadi bebas untuk beraktiviti dan juga meluahkan apa jua yang Allah Ta'ala ilhamkan dalam hati dia untuk sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang beriman di atas muka bumi, insyaAllah. Okey, itu tarifan Maulana Imi. Okey, Habib Ali pula. InsyaAllah. Mungkin satu ayat yang mungkin saya boleh kongsikan di sini untuk memahami arti kemerdekaan, yaitu merujuk kepada asal usul ciptaan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merdeka, yaitu dengan mengenali dirinya sebagai hamba dan mengenali Allah sebagai Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku atau mengenali aku, yakni Allah. Itulah arti kemerdekaan, memerdekakan daripada penghambaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, terima kasih. Okey, insyaAllah. Kenapa saya tanya benda ni dulu, sebab biar kita ada satu mukadimah yang cukup lengkap ataupun cukup padat untuk kita lebarkan lagi perbincangan kita pada malam ni, insyaAllah. Kalau kita perhatikan, saya tadi sempat buat research sikit perkataan merdeka ni. Kalau tengok perkataan itu sendiri dalam bahasa Melayu, asal usul perkataan merdeka sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia pun sama juga, asalnya daripada bahasa Sanskrit yang membawa makna daripada perkataan mahardika. Nah, itu asalnya mahardika. So mahardika ini membawa makna kekayaan, keagungan dan kekuasaan. Itu asalnya, asal-asal. Jadi digunakan perkataan itu untuk dijadikan sebagai perkataan untuk membawa makna kemerdekaan yang kita faham pada hari inilah. Kekayaan, keagungan dan kekuasaan. Dan ada orang yang cuba untuk rungkaikan perkataan merdeka yang dalam tulisan Jawi itu. Tulisan Jawi merdeka, kalau kita tengok tulisan Jawi yang lama lah, dia punya ejaan merdeka adalah mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dan ada alif di belakang. Yang sekarang punya moden dia alif tu dah tak ada dah. Jadi kalau yang dulu tu saya tengok balik yang dipanggil apa, pengisytiharan kemerdekaan tahun 1957 yang ditandatangi oleh Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman, yang dalam tulisan Jawi dia punya apa pengisytiharan kemerdekaan tu dengan mulakan dengan bismillah, selawat dan sebagainya. Kemudiannya tengok ejaan merdekanya memang begitu, mim, ra, dal, ya, kaf, alif, ada alif di belakang. Jadi ada yang cuba rungkaikan perkataan merdeka itu sebagai mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Jadi subhanallah, memang sahabat-sahabat kita dalam merungkai perkataan-perkataan Masya Allah, memang ilham daripada Allah Ta'ala nampaknya. Jadi memang benarlah, itulah kemerdekaan yang sebenar-benar dalam hidup kita di dunia ni. Apabila kita dapat ini yang Maulana Hilmi pun sebut tadi, Habib Ali pun sebut tadi, tentang bila kita ikut Allah Ta'ala, ikut Rasul SAW, mudah-mudahan kita jadi hamba yang merdeka. Hamba tetapi merdeka. Okey, jadi kita mulakan perbincangan kita insyaAllah dengan Maulana Hilmi dululah. Dia biasa
selalu kita dengan Gawar Wis Habib ni, kita kadang-kadang kita mula dengan Habib Ali dulu, kadang-kadang kita mula dengan panel yang kedua dulu. Ya Allah, ya Allah. Tapi kali ni kita mulakan dengan Maulana Helmi dululah, insyaAllah. Apa namanya ni, dia orang yang alim, orang yang Masya Allah khibrahnya sangat banyak, pengalaman berdakwah di sana sini. Maulana Helmi, bila kita bicara tentang merdeka, cita-cita merdeka ni, kita tahu yang merdeka ni bukan hanya semata-mata dengan fizikal, yang dipanggil tadi pengisytiharan kemerdekaan daripada British, ataupun dari Belanda mungkin contohnya, Indonesia, ataupun mana-mana negara pun adalah penjajahan dari Perancis dan sebagainya. Jadi bukan hanya semata-mata itu yang kita nak bincangkan, merdeka kita, tapi kita nak bincangkan tentang kemerdekaan yang lebih luas lagi daripada itu. Bukan saja dari segi fizikal, tapi juga mungkin dari segi kefahaman, dari segi pemikiran, kan? Bagaimana masyarakat yang mungkin sampai pada hari ini, mungkin ada yang masih lagi dijajah bukan bentuk fizikal, tetapi dijajah dari bentuk pemikiran. Sampai kadang-kadang memikirkan bahawasanya Islam ini tak ada kaitan langsung dengan kehidupan sehariannya, kan? Maknanya Islam ni hanya untuk orang yang pergi masjid, hanya untuk orang yang Islam ni hanya atas sejadah, kan? Itu saja Islam. Jadi penjajahan pemikiran yang berbentuk begini ni sangat kita nampak membahayakan dan menghambakan manusia, kan? Jadi dia tidak bebas akhirnya. Jadi bagaimana kita nak membebaskan dan memerdekakan kita panggil pemikiran ini, bukan hanya semata-mata ni, dan supaya kita menjadi apa yang dipanggil sebagai Malaysia Prihatin. Tema kita pada tahun ni, Malaysia Prihatin. So prihatin bukan hanya semata-mata fizikal, tapi prihatin kita sesama kita, insyaAllah. Fadhal mashkura. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Moderator kita pada malam ini, insyaAllah di atas pertanyaan yang ditanyakan. Saya berdoa kepada Allah semoga dipermudahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut, insyaAllah. Amin Rabbil Alamin. Jadi tuan-tuan hadirin yang rahmati oleh Allah sekalian, kalau kita melihat kepada sejarah Islam itu sendiri, agama Islam adalah agama kemerdekaan. Yang mana kita lihat dalam sejarah Islam sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok masyarakat Arab jahiliah waktu itu dibelenggu dengan kejahilan yang teramat sangat. Kezaliman, mereka dibelenggu dengan adat-adat yang rosak. Bahkan perkara yang paling besar sekali yang mereka yang melanda mereka itu adalah budaya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perkara yang merosakkan kehidupan manusia. Bahkan mereka dipengaruhi oleh syaitan, dipengaruhi oleh masya-Allah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila mana datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengajar arti kemerdekaan yang sebenar, sehingga daripada lapisan bawahan sampai lapisan atasan di kalangan umat Islam semuanya memahami makna kemerdekaan yang hakiki itu, sebagaimana kata-kata Sayyidina Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan tak salah saya Maharaja Kisra, iaitu ketika mana ditanya apakah sebab yang menyebabkan kalian datang daripada Madinah Al-Munawwarah datang ke tempat kami, maka dia telah menjawab, innallaha ta'atana linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Itu Allah Ta'ala telah mengutus kita orang Islam ke muka bumi ini untuk mengeluarkan orang lain, ataupun Allah Ta'ala menghantar Rasul ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia ini daripada penghambaan ke sesama manusia, supaya kita menjadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab lawan daripada merdeka adalah ubudiyah. Kemerdekaan lawannya memperhambakan diri. Tetapi memperhambakan diri kepada makhluk itu satu kinaan, tetapi memperhambakan diri kepada Tuhan itu adalah sebuah kebenaran, sebuah hakikat. Wa min dhiqid dunya ila isti'atil akhirah. Kami nak keluarkan seluruh dunia ini daripada kesempitan dunia. Dunia ini adalah tempat yang sempit, tetapi akhirat adalah tempat yang wajannatin 'arduha as-samawati wal ard. Syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, ya Allah sediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Wa min jawril adyan ila 'adl Islam. Nak bawa manusia, keluarkan manusia daripada orang panggil kerosakan-kerosakan ataupun kezaliman-kezaliman yang berlaku di atas muka bumi ini, nak bawa seluruh manusia ini kepada keadaan Islam. Maka bila mana manusia ini mengambil Islam sebagai agama mereka,
maka mereka akan mencapai hakikat kemerdekaan di dunia dan di akhirat. Merdeka di dunia, Masya Allah, jiwa mereka merdeka, bebas. Mereka tak takut kepada sesiapa. Dalam mereka mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, la yakhafuna laumata laim. Mereka tak takut celaan daripada para pencela. Mereka bebas, mereka merdeka, dan sebagaimana yang Ustaz beritahu tadi, hakikat kemerdekaan bukanlah semata-mata merdeka bebas daripada penjajahan, daripada kolonial. Tetapi hakikat sebenarnya, Masya Allah, setelah 63 tahun merdeka, ada di antara kita yang telah mencapai hakikat kemerdekaan yang hakiki, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, mentaati perintah Allah dan menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai amalan dalam hidup mereka. Tetapi ramai juga di kalangan kita yang pada zahirnya merdeka, tetapi hakikatnya jiwa kita masih lagi dibelenggu oleh budaya-budaya dan juga amalan-amalan jahiliyah. Sebab itulah untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki di muka bumi ini, maka tak dapat tidak jiwa manusia ini perlu diperluaskan supaya mereka ini mentaati seluruh perintah Allah, menjadikan Allah Ta'ala sebagai ma'bud mereka, menjadikan Islam sebagai pegangan mereka, menjadikan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang mereka lakukan. Maka insya-Allah Ta'ala di dunia ini Allah telah bebaskan mereka daripada belenggu, orang panggil belenggu daripada penindasan ataupun penjajahan. Yang mana hari ini kalau kita tengok, kalau manusia tak nak jadi hamba kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan palingkan mereka. Boleh jadi mereka menjadi hamba kepada syaitan, hamba kepada hawa nafsu, hamba kepada kehidupan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita buat keputusan untuk jadi hamba Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bebaskan kita daripada belenggu-belenggu penjajahan, daripada benda-benda tadi. Maka akhirnya Allah Ta'ala akan bebaskan jiwa kita menjadi jiwa yang betul-betul tenang, jiwa-jiwa yang mana Allah Ta'ala nyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Itu satu orang yang memiliki hati dan jiwa yang sejahtera, yang tidak sama sekali dalam kehidupan mereka la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan dan tidak ada duka cita dalam hidup mereka di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Allahumma amin. Indah penerangan daripada Maulana Hilmi tadi, membawa kepada konsep merdeka tu yang lebih umum, lebih luas lagi. Dan untuk Habib terus, bila tadi Maulana Hilmi sebutkan tentang kemerdekaan itu adalah apabila maknanya kita ni tidak lagi menjadi hamba kepada makhluk-makhluk yang lain, tapi kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Bukan menjadi hamba kepada hamba, tetapi menjadi hamba kepada Tuhan, kepada segala hamba Allah Ta'ala. Dan tadi bila kita sebutkan tadi, Maulana ada sebutkan satu perkataan, bila kita tidak menjadikan Allah Ta'ala atau tidak menghambakan diri kepada Allah, Allah jadikan kita ni sebagai hamba kepada yang lain. Jadi hamba kepada itu dan ini. Mungkin Habib boleh explain dengan lebih detail mungkin berkenaan dengan, kita kata Islam ini adalah agama merdeka. Tadi Maulana pun sebutkan tentang merdeka, kita ni agama merdeka. Tapi kita ni dalam Islam, kita diajar kita ni nak menjadi hamba. Hamba dengan merdeka, tadi Maulana sebut dua perkataan yang bertembung. Dua perkara yang bertembung terus. Satu merdeka, satu lagi hamba. Jadi sekarang ni, kita ni katanya Islam jadikan kita merdeka. Tapi dalam masa yang sama, kita ni nak menjadi hamba. Jadi kita panggil liya'budun, untuk menjadi hamba. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa yang dipanggil sebagai hamba tetapi merdeka. Merdeka tetapi hamba. Bagaimana tu Habib? Silakan. Masya Allah. Naam. Ya, dari segi secara fitrahnya manusia ini tidak boleh hidup tanpa ada panduan, tanpa ada yang membimbing. Kalau manusia hidup tidak ada panduan, tidak ada pedoman, tidak ada yang membimbing, masing-masing akan berbuat mengikut apa yang disukai dan diingini, maka dan akan dilihat ini sebagai satu merdeka karena boleh berbuat apa saja. Ini bukan kemerdekaan yang sebenar, karena kalau masing-masing berbuat ikut apa yang dia suka karena dasar kebebasan, maki orang dengan dasar merdeka untuk beropini, atau menindas orang merdeka karena kekuatannya untuk boleh mengambil hak orang. Dengan demikian,
tidak boleh difahami kemerdekaan tanpa ada kanun, tanpa ada panduan, tanpa ada bimbingan. Namun bila mana kita memahami arti kemerdekaan bukan kebebasan berbuat apa saja, pastinya ada kanun yang akan dijadikan kanun untuk membimbing manusia ini. Kanun siapa yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih hebat, yang lebih tertumpu daripada kanunnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kanunnya Allah bukan hanya membimbing tubuh badan manusia, tapi membimbing akal pikiran manusia, membimbing hati manusia, membimbing nurani manusia. Karena Allah menciptakan manusia gabungan daripada dua perkara, jasad, fizikal, dan juga hati. Kanun yang dibuat oleh manusia hanya fokus kepada kanun zahir sahaja. Kanunnya Allah Subhanahu wa taala, taqwa kanunnya Allah, iman kanunnya Allah, muraqabah kanunnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, kita memang mesti memahami arti kemerdekaan secara meluas, tetapi tidak keluar daripada koridor hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada satu perkara yang lebih luas daripada seorang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan menjadi hamba kepada Allah, pastinya akan menjadi kepada hamba kepada hawa nafsunya sendiri, dan sehina-hinanya hamba adalah bila mana menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Mungkin kita perlu mengingat kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, ketika saya ingat kata-kata ini cukup masyhur, ketika memanggil putra Sayyidina Amr bin As daripada Mesir, ketika berlaku perselisihan antara putra Sayyidina Amr bin As dan juga dengan salah seorang Kristian berbangsa Egypt yang ketika itu dipukul. Kata Sayyidina Umar mengatakan, mata ista'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Dan bila kamu menjadikan manusia itu menjadi hamba kepada kamu, sementara mereka dilahirkan sebagai hamba yang merdeka. Kata-kata ini begitu indah dan menjadi prinsip dalam kepimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. yakni bilakah kamu menjadikan orang hamba kepada kamu sementara dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Bermakna dalam hal ini tiada sesiapa yang boleh menghambakan orang lain, menindas orang lain, mengambil hak orang lain, melainkan daripada dirinya itu menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, kata-kata yang cukup indah juga disampaikan oleh beliau di dalam memberikan penjelasan tentang kemerdekaan, yaitu izzah, yakni kebanggaan dengan Islam itu sendiri. Katanya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghaina al-izzati bighairihi adzallanallah. Dan kita satu bangsa, nahnu qaumun, kita satu bangsa yang dimuliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, Allah akan hinakan kita karena tidak ada kemuliaan kecuali yang ada di dalam al-Islam. Saya ingat arti kemerdekaan dan juga penghambaan, kalau saya boleh bagi contoh, Ustaz Sayyid Abdul Qadir juga Maulana Hilmiah, contoh ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah, ketika disampaikan berita oleh Abu Jahal tentang perjalanan Isra-nya Nabi daripada Madinah ke Baitul Maqdis atau daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, Sayyidina Abu Bakar ketika mendengarkan kata-kata Abu Jahal mengatakan, ini sahabat kamu pergi ke Baitul Maqdis dan balik dalam semalam. Kalau ikut hukum akal, maka mana ada akal boleh percaya dengan perjalanan yang 1 bulan pergi, 1 bulan balik, boleh ditempuh dalam sebahagian malam. Tapi, oleh kerana akal Sayyidina Abu Bakar ini merdeka, tidak terbelenggu dengan kata-kata dan hukum fisik yang ada daripada jarak 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Tapi dia merdeka dengan iman kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, in qala faqad sadaq. Kalau Nabi bercakap seperti itu, betul dia punya cakap. Beliau mendustakan akal fikirannya dengan membenarkan sabda Nabi SAW, walaupun akal fikiran tak boleh untuk menerima perjalanan yang begitu jauh dalam sebahagian malam. Ini merdekanya akal dengan tidak terbelenggu dengan akal.
tapi merdekanya akal dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW, akan katanya walaupun secara zahirnya bertentangan dengan akal. Budaya yang ada pada zaman jahiliyah dahulu, di mana ada istilah perbezaan status, atau mungkin dengan bahasa sekarang 2 darjat mungkin ya, mungkin sedikit ini berkenaan dengan bagaimana Nabi juga memerdekakan sistem yang sedemikian ketika Abu Darda merendahkan Sayyidina Bilal ibn Rabah dengan mengatakan ya bena bint Sauda, atau wahai anak kepada orang perempuan yang berkulit hitam. Abu Darda mengatakan demikian kepada Bilal. Maka Nabi SAW menoleh mengatakan kepada Abu Darda, innaka fikal jahiliyah. Kamu adalah seorang perempuan yang ada perangai orang jahiliyah. Yakni sikap itu, perbezaan darjat dalam hal ini, merendahkan status, diperangi oleh Nabi SAW dengan mengatakan kamu ini masih membawa perangai orang jahiliyah, belum merdeka lagi, belum menerima lagi apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan yang sedemikian, sesungguhnya itu berbau busuk, kata Nabi SAW. Dengan demikian kesimpulannya, Ustaz Syed, Maulana Helmi dan penonton semua, kemerdekaan yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi SAW tidak hanya memerdekakan daripada penjajahan secara zahir, tapi adalah memerdekakan diri daripada hawa nafsu, memerdekakan akal daripada terbelenggu, terpenjara dengan hasil logikal sahaja, memerdekakan perasaan, memerdekakan budaya dengan mengikut panduan yang dibawa oleh Allah dan juga Rasulnya. Bila kita, subhanallah, kita berbicara tadi, zaman sekarang ni orang ada yang memperjuangkan apa yang dipanggil sebagai Black Lives Matter. Baru-baru ni ada kempen itu di UK, kempen itu di USA, kerana mereka masih lagi dibelenggu dengan double standard kepada mereka yang berkulit gelap, kan? Sampai ada yang berkulit gelap dibunuh dan sebagainya. Jadi sampai terpaksa dibuat kempen secara besar-besaran, dipanggil Black Lives Matter. Sampai pemain-pemain bola bila sebelum perlawanan, mereka terpaksa duduk dulu sebentar, menunjukkan satu lambang kesatuan dengan mereka yang dizalimi hanya kerana warna kulit yang berbeza. Tapi Islam dah membebaskan ini 1400 tahun yang lalu, kata Habib tadi. Maknanya sirah Nabi SAW membuktikan perkara ini, yang hari ini baru diperjuangkan oleh sebahagian manusia yang mendabik dada mereka sebagai pejuang hak asasi dan sebagainya. Dan kemudiannya tadi, kita membebaskan diri kita dari menjadi hamba kepada akal, hamba kepada harta benda, hamba kepada nafsu dan sebagainya. Satu perkara yang kita boleh fahami, mungkin hinanya seseorang apabila dia menjadi hamba kepada hamba, kan? Sepatutnya dia menjadi hamba kepada tuan hamba. Ini dia jadi berlapis-lapis, kan? Dia menjadi hamba kepada hamba. Jadi kan lagi dahsyat tu sebenarnya. Jadi kalau ada hamba tu pula memiliki hamba pula lagi. Jadi levelnya lagi rendah daripada orang yang telah ditinggikan oleh Islam menjadi hamba kepada tuan kepada segala hamba, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maulana Hilmi biasa sebenarnya berjumpa dengan mereka yang mungkin cara pemikirannya masih lagi susah untuk nak berubah daripada menjadi hamba kepada hamba, nak menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Kan masih lagi dibelenggu tadi, kita kata, dibelenggu dengan hawa nafsu, dengan harta benda, dengan pekerjaan dan sebagainya. Nak kembalikan mereka kepada Islam, nak mengembalikan mereka kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebutkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun, kan? Kemudian kalian tidak akan ditolong. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berserah kepada Allah Ta'ala. Berserah, merdekakan daripada segala benda, serah pada Allah. Tapi ayat tu kalau kita perhati surah Az-Zumar, sebelum ayat tu adalah ayat pujukan daripada Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayat tersebut adalah ayat yang berbentuk pujukan, dan Maulana Hilmi juga biasa memujuk, maknanya memujuk jiwa-jiwa yang ingin untuk
sebenarnya jiwa fitrah mereka tu ada untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Tapi mungkin pengalaman Maulana sendiri bagaimana untuk memerdekakan jiwa-jiwa ini daripada penghambaan selain daripada penghambaan Allah. Mungkin boleh berkongsi kepada kita semua. Falyatafadhal mashkura. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Said dan begitu juga Tuan Habib Ali, Masya Allah, dan juga para penonton yang dikasihi sekalian, Insya Allah. Berdasarkan kepada pengalaman saya berdakwah, terutama kepada golongan-golongan yang kita rasa macam payah nak ajak dia orang ni, kan? Golongan-golongan, berbagai-bagai golongan lah, golongan maknya, golongan gangster, golongan artis dan sebagainya. Pada pandangan kita macam susah nak mengajak mereka kepada agama, dalam erti kata sebenar untuk menjadi Muslim yang hakiki lah, dalam erti kata sebenar, ataupun menjadi golongan muhajirin yang berhijrah dalam erti kata yang sebenar. Tetapi hakikat sebenarnya bila saya menceburkan diri dalam bidang dakwah, mendekati mereka-mereka ini, saya dapati sebenarnya sifat inabah itu sudah pun ada dalam hati mereka. Kalau tak, mereka tak akan datang cari kita. Sebenarnya kita tengok kebanyakan orang pada hari ini di luar sana, sebagaimana kebanyakan remaja-remaja bila datang jumpa saya, dia orang beritahu sebenarnya terlalu ramai di Malaysia ini anak-anak muda yang banyak kemusykilan di kotak pemikiran mereka. Mereka nak cari jalan penyelesaian solusi daripada masalah, cuma kadang-kadang mereka kata kami tak jumpa kaunter pertanyaan, tempat nak bertanya, tempat nak rujuk. Jadi selalunya kalau dia orang kata nak pergi masjid jumpa ustaz-ustaz, dia orang segan. Tapi kalau dia orang jumpa mana-mana ustaz yang sanggup berjumpa dengan mereka, sebenarnya kita berjumpa dengan mereka tu mereka dah sangat teruja dah. Sangat berterima kasih, terima kasih ustaz sanggup juga datang jumpa orang macam kami ni. Sebab kadang-kadang mereka rasa mereka ini terlalu dipandang hina oleh masyarakat, terutama golongan-golongan yang kita katakan agamawan, minta maaf. Kadang-kadang sebagainya kita menganggap mereka ni terlalu, memang mereka jahil, mereka banyak maksiat. Tetapi sebenarnya bila mana Allah Ta'ala rindu kepada hamba dia, Allah Ta'ala sendiri akan jemput mereka kepada hidayah. Allah sendiri akan cetuskan rasa keinginan di hati mereka untuk balik. Cuma bila kita yang datang, jadi mereka rasa inilah. Kerana itu pada satu malam ketika mana saya berdakwah di Sungai Buloh, masa itu saya balik daripada ceramah pukul 1:30 pagi. Jadi waktu itu saya sangat mengantuk. Tiba-tiba sampai di hotel, kawan saya kata, Maulana jom ambil wuduk, siap-siap kita pergi jumpa satu orang ni. Masya Allah, pukul 1:30 pagi. Saya kata, Tuan, saya tengah mengantuk sangat ni, penat sangat ni. Tapi dia kata, Maulana kena korban sebab orang ni kalau Maulana tak jumpa dia malam ni, dia akan bunuh diri. Masya Allah, saya kata orang nak bunuh diri ni saya kena korban lah. Saya punya mengantuk saya pun ikut dan kita sampai di rumah dia. Masya Allah, dia mengadu berbagai-bagai masalah dia. Antaranya dia tak sangat risau tentang anak perempuan dia yang Masya Allah bukan sekadar ganas. Dia ni dah ganas dah, tapi anak perempuan dia lagi ganas. Di sekolah hari-hari bergaduh dengan orang lelaki-lelaki, bertumbuk. Dengan ayah sendiri pun dia bertumbuk. Jadi akhirnya terlalu risau. Sampai dia tiba-tiba dia menangis. Jadi saya kata, abang memang suka nangis ke? Maka dia kata, Ustaz, saya orang gangster, mana ada pernah menangis. Tapi saya tak tahu hari ini kenapa saya rasa terharu. Kerana saya ibarat satu orang yang sedang kelemasan dalam lautan yang luas, dalam banjir. Yang saya sedang terombang ambing, mencari tempat untuk berpaut. Tiba-tiba ada satu golongan datang capak tali. Saya tanya siapa golongan itu? Dia kata, awak-awak ni lah. Ustaz lah yang datang tarik tangan saya, keluarkan saya daripada kelemasan ini. Masya Allah. Saya rasa benda yang kita buat ni tak ada apa-apa pun. Kita rasa biasa saja. Tetapi bagi mereka ini satu benda yang sangat luar biasa. Dan kerana itu Masya Allah, bila mana mereka ni dah hormat dan sayang kepada kita, waktu itu sangat mudah untuk kita tarik mereka kepada Islam, nak bawa mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bawa ke masjid. Kadang-kadang ada di antara mereka yang kerana dah terlalu lama tak pergi masjid, bila kali pertama melangkah ke masjid, jantung mereka berdebar. Kerana dah terlalu lama tak pergi masjid, apatah lagi nak menghadiri majlis ilmu. Jadi saya rasa kadang-kadang bila kita dapat peluang menarik mereka itu, menjadi satu kepuasan di hati kita. Ya Allah, kan, betapa besarnya rahmat-Mu ya Allah. Kalau kami tidak pergi hari ini ke rumah si fulan tadi, mungkin dia telah meninggal dunia dan mungkin meninggal dunia dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada dia. Tetapi hari ini Alhamdulillah, Allah telah ubah si fulan tadi menjadi satu orang lelaki yang soleh. Keluarga dia pun, anak dia pun telah berubah dan isteri dia pun diubah oleh Allah Ta'ala. Kini keluarga itu telah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Dan contoh seperti ini bukan satu tapi terlalu banyak yang kita tengok di negara kita. Kerana kadang-kadang disebabkan jauh daripada Allah, Allah cabut orang panggil ketenangan hati. Dan Allah gantikan dengan kegelisahan. Gelisah yang melampau-lampau sehingga mereka mencari apa saja jalan untuk keluar daripada kegelisahan ini. Tetapi Alhamdulillah, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang telah berikan hidayah kepada mereka. Bila mereka orang macam ni dapat hidayah, mereka akan pegang sungguh-sungguh dan mereka akan rasa kemanisan hidayah kerana mereka dapat hidayah tadi betul-betul dengan pemberian daripada Allah Ta'ala, berkat kasih sayang daripada Allah yang sentiasa rindu dan kasih kepada para hamba-Nya. Masya Allah. Allah. Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Maulana Amin. Cerita tentang, sebenarnya cerita itu memerdekakan jiwa dan sebagainya, benar-benar memerdekakan. Dan mereka mendapat ketenangan. Sebab merdeka ni antara tujuan orang nak merdeka adalah nak tenang, nak bahagia. Kan? Dan inilah tenang dan bahagia yang dikurniakan oleh Allah SWT. Dia boleh buat apa yang dia nak, Ustaz. Sebab sebelum ni kalau hati Ustaz tenang, dia tak boleh nak buat apa. Nak kerja pun tak boleh. Betul. Allah wallazi anzala sakinah. Allah yang menurunkan ketenangan atas hati-hati seorang yang beriman. Masya-Allah. Habib, bila tadi Maulana ada sebutkan sikit tentang bila kita nak mendekati golongan-golongan yang pelbagai ni, kadang-kala adanya rasa kita panggil pada orang-orang yang baik ataupun kita boleh istilahkan yang dah baik lah, maknanya dah pergi sembahyang kat masjid, mungkin dah berilmu agama dan sebagainya, dia mungkin pandang sinis kepada golongan yang lain dan sebagainya. Dan ini penyakit yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai penyakit ujub, kan, kagum pada diri sendiri. Ya Allah. Imam Ghazali letakkan 3 penyakit paling utama dalam diri manusia, iaitu hasad, ujub dan juga riak, kan. 3 penyakit yang sangat besar dan sangat banyak melanda kepada orang yang belajar, bukannya orang yang tak belajar, orang yang belajar. Kan, kebanyakan penonton kita di Gawah Wiz Habib adalah masya-Allah orang-orang yang memang mencari agama, yang sudah mungkin banyak belajar pun di majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Tapi adakah kita sebenarnya sudah merdeka daripada penyakit-penyakit hati tu? Yang mana Imam Ghazali simpulkan 3 itu kepada satu, ibunya, kan. 3 ada ibunya satu saja, iaitu hubbud dunia, cinta kepada dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah kepala ataupun punca kepada segala kesalahan-kesalahan. So cinta dunia jadikan 3 tu. Dan ini menunjukkan orang tu tak merdeka yang sebenar-benarnya. Dia masih lagi menjadi hamba kepada dunia. Benar. Dan akhirnya membawa kepada penyakit-penyakit hati. Jadi bagaimana peranan yang dipanggil sebagai ilmu tasawuf dan sebagainya tu dalam memerdekakan bukan hanya semata-mata fizikal tetapi spiritualnya, jiwa hamba itu, supaya keluar daripada kekangan dan juga kita panggil satu tekanan mencintai dunia yang tak tenang tadi Maulana sebutkan, kepada ketenangan yang sebenar-benar, yang ketenangan dalam jiwa tadi tu, kebahagiaan dalam jiwa tu yang dimerdekakan oleh apa yang kita panggil sebagai tasawuf dan sebagainya. Tafadhal Habib. Masya-Allah, barakallahu fikum. Dia ada 2 yang mendakwa diri sebagai Tuhan untuk diikuti. Satu adalah Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qul innani ana Allah." Katakan saya adalah Allah, yakni Tuhan yang wajib untuk disembah. Yang kedua adalah makhluk yang mahu dirinya menjadi Tuhan, ya Allah, untuk diikuti. Dan itu adalah hawa nafsu. Ya Allah. Kita dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang hawa nafsu yang melantik dirinya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya Allah. Tidakkah kamu melihat kepada golongan yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Persaingan ini atau hawa nafsu yang mahu dipatuhi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dipatuhi, akan mengganggu kepada diri seseorang itu sendiri untuk mematuhi hawa nafsunya dengan melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab yang demikian, Nabi ketika memberikan arti atau definisi jihad adalah al-mujahid man jahada nafsahu.
Seorang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan kepada hawa nafsunya. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, lawanlah kepada hawa nafsumu, sesungguhnya hawa nafsu ini lebih berbahaya daripada 70 kali gangguan syaitan. Tawaqqa nafsaka an ghawailaha inna nafsa akhbathu min 70 syaitana. Jaga kau punya hawa nafsu, lawanlah dia, sesungguhnya dia lebih berbahaya lebih daripada 70 syaitan. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah melayan kepada hambanya yang berdosa, bukan yang taat. Allah melayan hambanya yang berdosa. Kalau kita dalam istilah ahli tasawuf katanya, man ahabba sani'a ahabba sun'atah. Yang suka kepada as-sani', yakni Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menghargai produknya, buatannya, ciptaannya. Di dalam perhubungan manusia antar manusia, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, apapun juga. Kalau melihat kepada makhluk ini sebagai ciptaan Allah, dia akan melihat rahasia dan hikmah pada ciptaan itu, walaupun makhluk itu buruk, walaupun tidak indah, walaupun makhluk itu bermaksiat. Oleh sebab yang demikian, kalau kita melihat bagaimana Allah menempatkan hambanya yang berdosa. Tadi antum, Al-Ustaz Al-Fadhil Sayyid Abdul Qadir ada menyebutkan Al-Quran di ayat yang pertama antum sebutkan. Katanya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Dan ya ibadi, wahai hambaku. Gal siapa hamba ini? Asrafu ala anfusihim. yakni melampaui batas dalam berbuat salah, dalam berbuat dosa. Tidak dikeluarkan oleh Allah daripada koridor hambaku. Yakni masih dinisbahkan oleh Allah hambaku, masih dilihat di muka ruang rahmat oleh Allah kepada mereka yang melampau di dalam berbuat dosa. Bukan hanya berbuat dosa, asrafu ala anfusihim. Melampaui batas dalam berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmatnya Allah. Di sini Allah menempatkan kedudukan hambanya yang berdosa dan banyak berdosanya masih dipanggil wahai hambaku. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kepada salah seorang sahabat Nabi yang meminta izin untuk berzina, as-sahabah marah kepada dia. Namun Nabi menawan hatinya, menarik hatinya, diajar, dinasihat oleh Nabi SAW sehingga orang itu terselamat daripada perbuatan zina sebagaimana tadi cerita yang disampaikan oleh Maulana Hilmi, dan orang itu menjadi menjadi orang yang lurus dan didoakan oleh baginda Rasulullah. Ketika seorang sahabat Nabi minum arak, kita tahu semua arak adalah merupakan ummul khaba'ith, yakni perbuatan dosa yang sangat besar. Namun ketika ada orang minum arak dan ia dihina oleh salah seorang sahabat Nabi, ma'aktar an yu'ta hadha. Ini orang dah banyak kali didatangkan untuk dihukum. Teruk betul orang ini. Ketika dihina, kata Nabi bersabda, kamu jangan bantu syaitan terhadap orang ini. Yani ini orang berdosa, bersalah kepada Tuhannya. Namun masih dilayan rahmah, dilayan dengan supaya orang itu mendapatkan hidayah. Bagaimana kita menyikapi kepada orang yang berdosa, orang yang berbuat maksiat? Bukan kita yang ciptakan mereka. Kenapa kita pula macam melebih-lebihkan daripada Allah dan juga Rasulnya? Allah yang dimaksiatkan oleh mereka masih pun melayan dengan elok. Nabi sebagai Nabi kepada mereka masih melayan dengan elok juga. Bukankah kita sebagai hamba yang mengikut kepada Allah dan juga Rasulnya menyikapi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluknya termasuk yang berdosa dengan sikap syafaqah atau sikap rahmah atau raghbatul khair, yakni keinginan kebaikan untuk orang tersebut. Inilah arti kemerdekaan, sebenarnya memerdekakan diri daripada menghambakan diri kepada hawa nafsu dan juga melihat kepada orang lain dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. Kasihi semua yang di bumi, yang di langit akan mengasihi. Masya Allah. Satu jawapan yang sangat mantap, insyaAllah, yang mudah difahami insyaAllah oleh semua. Tapi saya ingat ujung sekali itu hadis tu sesuai sangat dengan
kita punya tema pada tahun ni sebenarnya, Malaysia Prihatin. Kan? Jadi prihatinnya kita tu datangnya daripada rahmah yang ada dalam diri kita, dan rahmah itu tidak ada kalau kita belum ada kemerdekaan, kerana kita masih lagi rupanya dibelenggu oleh nafsu, kan? Maknanya masih lagi menjadi hamba. Jadi rupa-rupanya maknanya kalau nak mengajak orang kepada agama dan nak memandang orang dengan pandangan yang rahmah ini, kita perlu merdekakan dulu diri kita daripada hawa nafsu, ego dan sebagainya. Adanya selagi mana kita ni masih lagi, walaupun kita nampak orang macam tak merdeka, bila kita tengok orang begini, oh dia ni masih jadi hamba pada nafsu dia, kita lupa yang kita sendiri ketika itu sedang menjadi hamba kepada nafsu kita sendiri. Nah, yang itu yang kita risau-risaukan, sebab kita kadang-kadang nampak orang lain tapi lupa untuk mencermin diri sendiri. Tengok kepada adakah kita menjadi hamba lagi ataupun tidak. Maulana, tentu sekali lah apabila seorang hamba ni, hamba Allah Ta'ala yang benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala, yang dia nak sangat merdeka, bukan sahaja di dunia tapi merdeka di akhirat. Tentulah itulah kemuncak kepada kemerdekaan ataupun erti kemerdekaan itu yang dipanggil sebagai al-'itqu minan nar, bebas, merdeka daripada api neraka. Dan memang Nabi SAW sendiri pun gunakan perkataan itu, dan Allah SWT sendiri pun dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan tentang perkataan bebas dan selamat, selamat daripada api neraka. Jadi tentulah itulah benda yang kita nak sangat, kita nak selamat daripada itu. Dan dalam satu hadis Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, kita nak jadikan, kita minta Allah Ta'ala jadikan mati itu sebagai kerehatan bagi kita, kan? Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan mati itu sebagai kerehatan untuk kita daripada segala keburukan. Maknanya merdeka yang sebenar apabila kita mati. Bila kita dah mati, kita nak merdeka yang sebenar-benarnya. Mungkin Maulana boleh membimbing kita semua untuk secara ringkas. Mungkin kita dah berada pada penghujung dah sebenarnya ni, sekejap di masa berlalu. Bagaimana untuk kita merdeka itu bukan hanya semata-mata di dunia, tapi kita nak merdeka di akhirat nanti. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Said Abdul Qadir, dan juga Masya Allah tetamu kesayangan kita Tuan Habib Ali, dan Masya Allah sidang pendengar kasih sekalian, Masya Allah. Sudah tentu setiap orang yang lahir ke dunia ini, cita-cita dan impian kita terbesar adalah untuk hidup sebagai seorang merdeka. Cuma kemerdekaan di dunia ni Allah Ta'ala letak batasannya kerana kita ni adalah mukallaf, satu orang yang diberikan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk kemerdekaan di dunia ni cukuplah bila Allah Ta'ala bagi ketenangan, kebahagiaan kepada kita di dunia. Walaupun kita tak ada harta, tetapi kita hakikat sebenarnya sangat-sangat merdeka jiwa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi selaku hamba Allah Ta'ala yang beriman, kita tahu bila mana Nabi SAW menyebut dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia ini penjara sementara bagi orang beriman. Jadi kerana itu kita hidup di dunia ni, kita faham kita tak akan boleh merdeka dalam erti kata yang sebenar-benarnya, seluas-luasnya, sebab kita masih terikat lagi dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih ada larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Tetapi Masya Allah, kemerdekaan yang hakiki yang dicari-cari oleh para solihin, para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mencari kemerdekaan yang hakiki di alam akhirat. Masya Allah, kemerdekaan bermula daripada alam kubur. Bila mana kita selamat menjawab pertanyaan daripada mungkar dan nakir, maka itu kemerdekaan yang pertama yang kita kecapi. Dan kemerdekaan ini Masya Allah akan terbawa-bawa pula kepada mahsyar. Ketika mana dielankan Masya Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, apabila diberikan buku catatan amal di tangan kanan, Masya Allah, maka fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, maka dia akan suruh orang lain di keliling ni, tolong baca buku saya ni. Masya Allah, kenapa saya berjaya, saya pas periksa pada hari ini, saya lulus hisab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya lulus mizan ni pada hari ini. Kenapa? Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, kerana sepanjang hidup di dunia saya yakin saya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi lebih besar daripada itu apabila satu orang berjaya melintas titan siratal mustaqim, yang mana Allah sebut wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya,
tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang akan terselamat daripada melintas di tiang siratal mustaqim. Tetapi siapa yang selamat, Masya Allah, faminhum najin makhdush, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang selamat melintasi titan siratal mustaqim. Ada yang luka-luka, ada yang sakit-sakit nak melintasi titan siratal mustaqim, tapi dia sangat rasa bertuah dan beruntung. Tetapi lebih besar daripada itu, bila mana Allah Ta'ala izinkan kaki kita sebelah kanan ini melangkah masuk ke dalam pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di kali itu akan ada mukadimah kemerdekaan, di mana Masya Allah bila masuk saja dalam syurga, para malaikat akan mengumumkan, satu orang malaikat akan mengumumkan, ya ma'syar ahli jannah, wahai sekalian ahli syurga, dengar sini baik-baik, innalakum antashubbu antahyu fala tamutu abadan, kamu akan hidup mulai daripada hari ini, tak akan pernah mati lagi. Kerana kalau kita hidup di dunia ini, selagi ada makna mati, selagi itu kita tak akan boleh enjoy, tak akan boleh seronok, tak akan boleh bahagia selama-lamanya. Jadi kita nak dengar, kamu akan hidup selepas ini tak akan mati lagi, maka kita akan betul-betul tenang dan kita akan rasa merdeka, seronok sangat, bebas untuk selama-lamanya. Wa innalakum antashubbu fala tahrumu abadan, kamu akan muda selama-lamanya dan tak akan pernah tua lagi mulai daripada hari ini. Wa innalakum antasihu fala tasqamu abadan, kalian akan sentiasa sihat dalam syurga, tak akan pernah sakit lagi buat selama-lamanya. Maka di saat itu kita akan rasa nikmat menjadi orang yang merdeka, yang hakiki, yang mana Allah sebut dalam Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah orang yang berjaya, itulah orang yang merdeka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia melainkan mata benda yang menipu, yang sementara, yang seketika. Tetapi Masya Allah, puncak daripada merdeka di alam akhirat nanti, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala firman kepada para hamba-Nya, uhilla alaikum ridwani fala asqatu ba'daha abada, aku limpahkan keridhaan aku kepada kalian kamu semua, hamba-hambaku yang taat kepada aku, yang telah bergelar jiwa mutmainnah, yang telah mencapai jiwa yang tenang, jiwa yang merdeka. Masya Allah, Allah telah beritahu, aku limpahkan kepada kalian keredaanku, fala asqatu ba'daha abada, semenjak daripada hari ini kalian boleh buat apa saja nak buat, aku tak pernah marah, tak pernah benci kepadamu buat selama-lamanya. Di saat itulah ahli syurga akan merasakan, inilah hakikat kemerdekaan yang sebenarnya, inilah kegembiraan yang sebenarnya, yang tak mampu ditukar ganti oleh mana-mana nikmat yang lain pun. Itulah Masya Allah kemerdekaan dan juga kejayaan yang kita nak cari dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua merdeka di dunia, dan kita semua bakal menjadi golongan yang merdeka di alam akhirat juga nanti, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Indah sangat. Apa namanya ni, kesimpulan ataupun dia macam ada kesimpulan sebenarnya tu kalau kita perhatikan daripada Maulana. Sangat indah. Sebab itulah yang kita harapkan, kemerdekaan kita bukan hanya semata-mata di dunia, tapi kita nak merdeka yang sebenar, iaitu di akhirat nanti. Allahumma amin. Okey, Habib, mungkin kita ada masa lebih kurang 5 minit yang terakhir ni untuk kita mungkin bawakan semua penonton kita untuk kembali merdeka, kan? Memerdekakan jiwa kita, memerdekakan minda kita, memerdekakan diri kita semua daripada penghambaan kepada hamba, kepada penghambaan kepada Allah, dan akhirnya terus kita merdeka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala mereka yang merdeka. Falyatafaddal mashkura. Naam. Yang pertama, perlu kita semua meyakini bahwasanya kemerdekaan secara zahir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan terangkatnya kaki para penjajah daripada negara kita, ianya adalah suatu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan nikmat ini adalah satu amanah. Selagi masih kita berada di dunia, nikmat adalah satu amanah atau satu dugaan. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji sejauh mana kita menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemerdekaan ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat nastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a
wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, kami jadikan kamu khalifah di atas muka bumi ini. Yakni akan diberikan amanah oleh Allah, tanggung jawab dengan dasar iman dan juga amal yang saleh. Seperti mana sebelum kamu sudah pun diberi tanggung jawab seperti ini. Kebebasan, kemerdekaan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, suburnya ekonomi, keharmonian berbagai kaum yang hidup di negara kita adalah merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau tidak dijaga oleh kita sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala akan diambil bila-bila masa oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mampu berhadapan dengan keadaan atau dugaan yang besar bila mana kita tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana sudah pun banyak berlaku kepada beberapa negara mungkin yang dahulu sebelum Rasulullah atau yang di hadapan di zaman kita sekarang, beberapa tempat yang diberikan nikmat lalu tidak dihargai nikmat tersebut diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, penghargaan kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan, dalam bentuk kedamaian, dalam keharmonian yang perlu untuk dijaga bersama. Sebagaimana dalam mukaddimah yang disampaikan sebentar tadi oleh Syed Abdul Qadir, jangan kita keluar daripada atau merasa merdeka daripada penjajah, kita ini menjadi dijajah oleh kita sendiri, oleh golongan kita sendiri, oleh diri kita sendiri. Berarti kita pindah daripada penjajah luar kepada penjajah dalaman kita sendiri. Tidak akan satu tempat itu merdeka bila mana apa yang menjadi budaya kepada penjajah dahulu kita kembalikan dan kita hidupkan balik dalam kehidupan kita keseharian. Ini yang pertama, kemerdekaan secara zahir adalah amanah dari Allah. Dan yang paling penting sekali kemerdekaan yaitu dalam diri kita sendiri yang dikupas sebentar tadi oleh Al-Fadhil Maulana Hilmi, yakni sudah lengkap daripada kita hidup sampai kita ke syurga. Itulah hakikat kemerdekaan kita, yaitu dengan iman kepada Allah dan beramal saleh. Inilah yang akan menjadi bekalan seseorang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditanya daripada negara mana, tidak akan ditanya apa dia punya warga negara, tidak ditanya nomor IC, tidak akan ditanya apapun juga. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala amal saleh yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kesimpulan yang perlu kita hayati dalam acara kemerdekaan Malaysia yang ke-63 ini, satu, kewajiban kita sebagai rakyat di negara ini menghargai kemerdekaan sebagai nikmat untuk dijaga oleh masing-masing apapun jawatannya, sebagai rakyat biasa atau sebagai seorang berjawatan, ianya adalah merupakan satu amanah dan ada pertanggungjawaban. Yang kedua, mari kita bersama-sama memerdekakan diri daripada menghambakan diri kepada hawa nafsu sehingga kita tidak menjadi pengikut setia kepada hawa nafsu yang akan membawa kepada keburukan di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Namun perlu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebahagiaan, hakikat kemerdekaan di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada kedua-dua Al-Habib Ali Zainal Abidin dan juga Maulana Hilmi atas kupasan-kupasan yang diberikan kepada kita, mutiara-mutiara yang berharga untuk kita semua. Dan Malaysia kita menyambut kemerdekaan pada bulan Ogos, pada 31 Ogos malam ini ataupun sebentar lagi lah, cukup 63 tahun. Dan Indonesia juga merdeka Habib pada 17 Ogos kan? Tanggal 17 Ogos tahun 1945. Jadi sama-sama, jadi dalam mood kemerdekaan ini di Malaysia dan juga di Indonesia serta Singapura kan, Singapura juga. Jadi ketiga-tiga negara yang serumpun ini dan kita yang menonton kita juga datangnya dari Singapura dan juga dari Indonesia, sama-sama menonton pada malam ini. Sebenarnya boleh kita relatekan dengan tajuk kemerdekaan ini sebenarnya sama-sama insya-Allah. Okey, dan di akhirnya mungkin kita boleh ulang kembali apa yang dititipkan oleh sahabat-sahabat kita tentang perkataan merdeka
dalam tulisan Jawi itu mim, ra, dal, ya, kaf, alif, iaitu mengikut Rasul dan yakin kepada Allah, kan? Dan mudah-mudahan kita semua jadi orang yang benar-benar merdeka dengan sebenar-benar yakin kepada Allah, kembali kepada Allah, berserah kepada Allah, dan benar-benar kita menjadi umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi baginda dan mencintai baginda dengan sebenar-benar cinta di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita dapat bangkit nanti bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita bangkit bersama dengan baginda, sudah barang pastilah kitalah menjadi orang yang merdeka dengan kemerdekaan yang hakiki, kerana kita bersama-sama dengan penghulu kemerdekaan di dunia dan di akhirat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di penghujung ni macam biasa kita akan tutup dengan sedikit doa. Sebenarnya tadi kita tak sempat nak plan apa Habib ataupun Maulana, tapi saya pasti kalau saya minta Maulana, mesti dia akan minta Habib Ali untuk baca doa. Kalau saya minta Habib, mesti confirm dia akan minta Maulana berdoa. Jadi kadang kalau kita buat, saya bagi cadangan, cadangan ini tak ada sesiapa yang boleh tolak. Sebabnya yang berbicara adalah lisan yang tak pernah salah dalam berbicara. Bahwasanya doa musafir mustajab. Benar. Orang musafir mustajab, ini sabda Nabi SAW. Tentunya dalam doa yang kita cari adalah kabul dan mustajabnya. Dalam hal ini yang musafir Maulana Helmi. Ya Allah, ya Allah. Ya, benar sekali. Doa ini mustajab dalam keadaan antum sebagai musafir. Betul. Anda pun setuju. Jadi betul, dari segi afdaliyahnya memang Habib lah yang selayaknya untuk berdoa. Tetapi al-amru fauqal adab. Kadang-kadang ulama kata itu kadang-kadang adab kita pada seorang, hormat kita, tetapi dengan orang kata permintaan daripada dia tu, maka kita tak dapat tolak lah sebagai insan yang kita sanjungi, yang kita hormati. Mudah-mudahan doa kita pada malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah kesejahteraan dan kemakmuran dalam negara kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan masya-Allah jadikan kemerdekaan ini kemerdekaan yang hakiki, insya-Allah. Amin rabbil alamin. Insya-Allah. Kita tutup dengan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdalus salawatika bi'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Jazallahu 'anna sayyidana wa habibana wa sanadana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma anzilhu al-maq'adal muqarraba 'indaka yawmal qiyamah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, semuanya di saat ini kami semua menadahkan tangan kami kepadamu, ya Allah, memohon rahmat dan keampunan daripadamu, ya Allah. Kami tahu selama 63 tahun negara kami merdeka, ya Allah, satu nikmat yang sangat besar yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Namun demikian tak semua di kalangan kami, ya Allah, berjaya mengisi kemerdekaan ini dengan sesuai dengan perkara yang meredhakan Engkau, ya Allah. Jadi, ya Allah, sepanjang 63 tahun negara kami merdeka, ya Allah, andai kata ada di antara kami yang melakukan kesilapan dan kesalahan, ya Allah, berkenaan dengan diri kami, ya Allah, berkenaan dengan ibu bapa kami, jiran tetangga kami, ya Allah, berkenaan dengan penduduk kampung kami, ya Allah, penduduk daerah negeri kami, ya Allah, berkenaan dosa kami terhadap negara kami, ya Allah, maka keampunkanlah kami semua, ya Allah. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang berdosa, ya Allah, tapi kami mempunyai Tuhan yang pengampun, yang penyayang, ya Allah. Kami memiliki hati seorang Nabi, ya Allah, yang sangat kasih dan sayang kepada kami, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan keluasan rahmat-Mu, ya Allah, dengan keampunan-Mu, ya Allah, kami mohon, ya Allah, agar kau pelihara negara-negara kami, ya Allah, daripada segala musibah, ya Allah, daripada segala malapetaka, ya Allah, dari segala keburukan, ya Allah. Kau angkatlah musibah yang melanda negara kami dan negara-negara di seluruh dunia, ya Allah. Angkatlah balik musibah COVID-19 ini, ya Allah. Kau gantikan dengan kasih sayang dan rahmat, ya Allah. Kau gantikannya dengan kebaikan, ya Allah. Kau gantikanlah, ya Allah, musibah ini, ya Allah, dengan, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, dengan kebaikan, ya Allah, yang kami impikan, ya Allah. Bersempena dengan 63 tahun negara kami merdeka, ya Allah. Kau jadikan kami jiwa-jiwa yang merdeka, ya Allah. Kau merdekakanlah kehidupan seluruh rakyat Malaysia dan seluruh umat Islam di seluruh dunia, ya Allah, supaya kami dapat menjadi hamba-Mu yang sempurna, ya Allah. Kami dapat membebaskan diri kami, ya Allah, daripada belenggu hawa nafsu, ya Allah, daripada godaan syaitan, ya Allah, supaya kami dapat menjadi insan yang benar-benar merdeka di dunia ni, ya Allah, yang sanggup mempertahankan diri kami, ya Allah,
mempertahankan agama-Mu ya Allah, walaupun dengan mengorbankan apa saja yang kami cintai, yang kami kasih ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah negara kami ya Allah. Berilah keamanan dan keharmonian kepada kami ya Allah. Rukun dan damai ya Allah di antara umat Islam sesama Islam ya Allah. Begitu juga di antara umat Islam dengan yang bukan Islam ya Allah. Campakkanlah hormat, rasa kasih sayang, rasa hormat menghormati, dan jadikan kami ya Allah dapat mencontohi sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama dengan umat Islam dan juga orang bukan Islam dalam keadaan dapat menyempurnakan kehendak dan juga hak masing-masing ya Allah. Ya Allah, jadikan kami seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, yang senantiasa menunaikan hak orang lain ya Allah, walaupun terpaksa mengorbankan hak kami sendiri ya Allah. Campakkan di hati kami ya Allah sifat hormat menghormati ya Allah. Campakkan di hati kami adab dan akhlak ya Allah. Campakkan di hati kami ya Allah keprihatinan ya Allah. Kami prihatin terhadap orang lain ya Allah, mereka yang memerlukan ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah. Di sekeliling kami masih banyak orang yang susah ya Allah, yang kelaparan ya Allah, yang kemiskinan ya Allah. Bahkan di sekeliling kami masih ada mereka yang belum beriman kepadamu ya Allah. Campakkan di hati kami rasa keprihatinan sehingga mendorong kami untuk berdoa hidayah untuk mereka, untuk membantu mereka, untuk mengorbankan apa yang kami kasih, apa yang kami cinta ya Allah, semata-mata untuk menyenangkan hati orang lain ya Allah. Dan tujuan kami melakukan perkara ini semata-mata untuk meraih redha-Mu ya Allah, untuk mencapai kasih sayang daripada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kami mencintai dan menyayangi umat ini ya Allah, Nabi juga kasih dan sayang kepada kami. Nabi sudi untuk memberikan syafaat yang teragung nanti di hari kiamat untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami nak merdeka di dunia ya Allah, lebih-lebih lagi kami nak merdeka di alam akhirat. Dan ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang akan bersama-sama memasuki pintu gerbang syurga di belakang Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Penghulu bagi orang-orang yang merdeka ya Allah. Jadikan kami ya Allah, jiwa kami merdeka, jiwa merdekakan jiwa anak-anak isteri kami ya Allah, merdekakan jiwa seluruh rakyat Malaysia dan seluruh umat Islam ya Allah daripada belenggu jahiliah ya Allah. Bawakan kami semua kepada keadilan Islam, kebaikan dan juga keindahan agama Islam yang sempurna ya Allah. Rahmatilah alim ulama di negara kami ya Allah. Berilah kekuatan dan taufik hidayah kepada mereka ya Allah. Bantu dan pimpinlah mereka-mereka ya Allah. Berilah kepada kami semua kebaikan dunia akhirat ya Allah. Jadikan orang awam di negara ini mencintai dan menghormati alim ulama ya Allah, menyayangi ahlul bait keturunan Nabi Muhammad SAW yang berada di tengah-tengah kami ya Allah. Rahmatilah kami dengan berkat kewujudan mereka ya Allah. Bagilah kami dapat mengambil sebanyak faedah daripada kewujudan ahli keluarga Nabi SAW yang masih lagi bersama dengan kami di saat ini sebagai tanda rahmat-Mu yang besar kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau terimalah majlis kami pada malam ini ya Allah. Kau ampunkanlah segala kekurangan kami ya Allah. Kau sempurnakanlah diri kami ya Allah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa a'malana innaka antas السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوهم ان الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين. Alhamdulillah, dan kita ucapkan sekali lagi ucapan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada Al-Habib Ali Zain Abidin dan juga Maulana Hilmi atas kesudian untuk bersama dengan kita pada malam ini. Dan Qahwah with Habib version kita panggil apa, Merdeka, edisi Merdeka pada malam ini sampai kepada penghujungnya. Tak dilupakan kita ucapkan terima kasih kepada tenaga-tenaga di balik tabir daripada tim media Islami diketuai oleh Ustaz Mafiz dan dibantu oleh saudara Dik Nusuki dan juga saudara Wan Haris yang bersama-sama juga dengan kita pada malam ni, tapi para penonton tak nampak di balik tabir. Mereka yang telah memudahkan, juga tim Dar Media yang membantu live kan kita Habib Ali pada malam ni menyiarkan secara langsung Habib Ali dengan background yang cantik.